Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Shalawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim. Akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita sambung pengajian kitab kita, tajuk terakhir dalam bab riba. Kita akan habiskan malam ni ribal qardi. Kita akan sambung, ada topik terakhir ribal qardi. Malam ni kita akan bincang cara untuk mengelakkan riba hutang di dalam mazhab kita. Quswa 15 tersebut di dalam Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain di akhir bab. Ini dia nak cerita berkaitan dengan cara untuk mengelakkan riba hutang. Jadi kita dah jelas sebelum daripada ni yang kata riba hutang ini dia berlaku di dalam sistem ataupun dalam transaksi hutang piutang sahaja, dan ada syarat dia dalam mazhab kita. Syarat dia dalam mazhab kita berbeza dengan Imam Malik. Inilah kecelaruan hari ini tuan-puan apabila dia mencampur adukkan di antara beberapa mazhab. Kita duk cerita mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dia cerita mazhab Imam Malik. Imam Malik lebih simple, lebih mudah untuk jadi ribal qardi, riba hutang. Kita ni dia agak ketat sedikit. Yang pertama, kita disyaratkan kena ada akad hutang. Maknanya kena ada lafaz ijab dan qabul. Iaitu dia panggil kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Itu takrif dia, ghaira nahwin rahni. Walakinna la yahrumu indana illa idza syurita fi aqdih. Ini tersebut dalam kitab I'anatul Talibin, dan disebut juga dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, dan disebut statement yang sama, ibarat yang sama di dalam kitab Mughni Muhtaj. Kullu qardin ataupun aqdun qardin. Tiap-tiap akad hutang, itu satu. Apabila sebut akad dalam mazhab kita tuan-puan, dia kena ijab dan qabul. Mazhab lain okey, mazhab lain tak ada ijab qabul pun okey. Ini dia antara teras perbezaan di dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Jadi kita cerita mazhab kita nak jadi riba kena ada lafaz ijab qabul. Kalau kita berhutang senyap tidak ada lafaz ijab qabul, bayar lebih, itu tak jadi riba hutang dalam mazhab kita, tapi haram. Haram tetap haram lah, dipaksa bayar lebih tu. Nak cerita haram bukan kerana riba, tapi haram kes lain. Tapi mazhab lain, ya, jadi riba. Nampak tak dia punya, orang panggil apa, perbezaan mazhab. Ada kumpulan tuan-puan, apabila kita sebut tak jadi riba, melentim dia. Dia kata meminda agama. Orang dah sebut banyak kali, berbuih mulut. Ini mazhab Asy-Syafi'i, dia kan ada lafaz ijab qabul. Baru haram riba. Kalau tak ada ijab, haram tak jadi riba. Haram tetap haram lah. Cuma beza. Haram dia paksa bayar lebih, tapi tak jadi riba mazhab Syafi'i. Mazhab Malik jadi riba, Imam Hanafi jadi riba. Nampak tak? Dia orang duk pertahan mazhab lain. Kita bukan kata mengubah hukum. Dia dengar kita mengajar orang pelik. Dia kata ini tak tepat ni, mengajar apa ni. Dia kata hak riba, tak kata riba. Kita kata tak riba mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana takrif dia tiap-tiap akad hutang piutang.
Lagi poin yang kedua, jarra naf'an, disyaratkan dalam ijab dan qabul itu. Disyarat apa? Disyaratkan benefit. Naf'al ni mana? Manfaat. Disyaratkan manfaat. Kita dah bahas manfaatnya apa dia. Dalam akad itu mesti disyaratkan untuk jadi riba hutan manfaat. Sama ada manfaat itu duit, disyaratkan bayar lebih, ataupun manfaat ini dia mengerah tenaga, dikira manfaat juga. Bukan duit, tetapi dia mengerah tenaga, dikira benefit juga. Dikira mengambil kesempatan dalam akad hutan. Jadi syarat menuntut ruan, tuan-puan, sebaran bentuk kesempatan sempena akad hutan tidak dibenarkan. Sebab kenapa? Kita dah cerita dulu. Kerana akad hutan merupakan akad tabarruk, akad untuk membuat kebajikan. Memang betul-betul nak tolong. Orang hutan 1,000, kita bayar 1,000. Tidak ada cas di sebalik pertolongan tersebut. Tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab tu poin yang kedua, tuan-puan. Poin pertama, akad hutan. Ini membezakan di antara mazhab lain. Poin yang kedua, nak jadi riba hutan, mesti disyaratkan dalam ijab qabul itu manfaat. Manfaat ini umum. Pertama yang disebut manfaat ini dikenakan, disyaratkan bayaran lebih. Di manfaat. Walaupun lebih itu, tuan-puan, sedikit, tak dikira banyak ataupun sedikit. Walaupun tak sampai 1% sahaja interest, tetap dikira riba. Dan riba apa? Ribal qardi. Yang keduanya, manfaat yang kedua, manfaat dalam bentuk kerahan tenaga. Dia bentuk kerahan tenaga. Bukan bayaran, tapi kerahan tenaga. Macam mana kerahan tenaga? Ini benefit juga. Dia syarat menuntut ambil kesempatan, tak dibenarkan. Contoh, dia kata akad ijab qabul kena ada akad. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik tak dikira. Tak ada akad pun okey. Dia kata kita beri nak berhutang dengan kawan, aku nak berhutang 1,000. Dia kata boleh berhutang 1,000. Ni dalam ijab. Bukan di luar makruh, dalam ijab. Boleh nak berhutang 1,000, tapi syarat dia bayar 1,000, cuma tolong ajar anak aku mengaji. Itu pun tak dibenarkan. Keringat dia tak dibenarkan. Kenapa dikerah keringat? Untuk mengambil kesempatan di atas akad hutang. Syarat menuntut ruan. Walaupun tak bayar lebih, tapi kita mengambil kesempatan manfaat yang ada pada diri dia. Kita jangan nampak manfaat ini bentuk bayaran sahaja lebih, tak. Tenaga dia pun tak boleh dikerah. Tenaga dia pun tak boleh diambil kesempatan. So dia sapu sampah, so dia hantar kita di bank. Syarat dalam akad. Kalau di luar tak apa, lepas dah akad siap, okey, nak berhutang 1,000, bayar 1,000 bulan depan, settle akad. Lepas akad dah settle, kita kata boleh tak tolong aku malah nak Grab, malah nak ambil Grab. Tolong hantar di bank, sebab duit aku kena pergi ambil sendiri, tak boleh transfer, tak ada member to you. Kita pergi hantar dia, adakah riba? Tak. Kenapa? Kerana di luar daripada akad. Memang minta tolong, tak ada kena mengena dengan akad pun. Itu tak jadi riba. Okey, poin yang ketiga. Take advantage ini, ambil kesempatan ini untuk siapa? Lil mukrib. Baru jadi riba. Lil mukrib ni untuk orang yang memberi hutang. Cukup 3 poin ni, tuan-puan, baru jadi riba dalam mazhab Syafi'i. Pertama, kena ada lafaz ijab qabul, kena ada lafaz. Maksud lafaz ni kena ada ijab dan qabul. Aku beri hutang 1,000, itu lafaz. Dan bayar 1,000. Itu lafaz. Aku beri hutang 1,000, bayar 1,200. Itu ijab. Pertama lafaz ijab ada, dipanggil lafaz akad qardin. Akad nak jadi riba ni, tuan-puan, kena ada akad hutang. Itu pertama. Yang kedua, dalam akad itu nak jadi riba disyaratkan benefit, disyaratkan manfaat. Manfaat ni umum, apa saja bentuk manfaat tak dikira riba. Sama ada dia bentuk bayaran ataupun bentuk kerahan tenaga dia tak dibenarkan.
Kalau orang tanya tuan, kenapa tak dibenarkan, tenaga pun tak dibenarkan? Jawab dia tuan, syarak menuntut sebaran bentuk ruan untuk mengambil kesempatan di atas akad tabarruk. Syarak dah sedia. Kalau nak ambil untung, pilih akad yang berorientasikan keuntungan. Macam akad jual beli hutan, akad sewa, akad pajak. Itu dipanggil memang Islam menyediakan akad untuk mengambil keuntungan. Sebab tu tajuk ekonomi ni tuan-tuan, tajuk jual beli ni dipanggil perniagaan dalam Islam. Dalam perniagaan itu ada topik kecil dianya, jual beli. Ada jual beli, ada jual beli hutan, ada sewa. Tapi umumnya dia panggil perniagaan dalam Islam. Satu-satu agama atas dunia ni tuan-tuan yang ajar ekonominya, ajar perniagaannya adalah Islam. Tak ada dalam orang lain. Baik. Poin yang ketiga tuan-tuan, dia ada 3 je. Poin yang ketiga, nak jadi riba hutan dalam mazhab kita, benefit itu untuk siapa kena tengok. Lil mukrib, untuk orang yang memberi hutang. Tetapi kalau benefit itu untuk orang lain, tak jadi riba dalam mazhab kita. Sebab tu penting takrif definisi ni memang orang panggil ulama tetapkan. Kena refer kepada takrif baru keluar rizal dia. Nak tengok hukum tuan-tuan, dia kena proses. Sebelum kita nak tengok hukum riba ke tidak, kena tengok takrif dia dulu, syarat dia dulu, barulah lahirnya hukum riba ataupun tidak. Itu dia punya cara untuk menghukumkan ataupun mengeluarkan hukum dalam agama kita. Dia tak mudah hukum, kena tengok dulu. Bukan kata lebih terus jadi riba. Tu kan, itu simple sangat. Lebih terus riba. Dia kena tengok lebih tu lebih macam mana. Ada akad ataupun tidak. Syarat benefit ataupun tidak. Dan syarat benefit untuk siapa? Kalau untuk orang lain, contohnya, saya nak bagi hutang kepada Tok Bilal. Tok Bilal kata, Ustaz, saya nak berhutang 10k. Saya kata boleh, berhutang 10k, bulan depan bayar. Bayar, saya kata 12,000. 2,000 itu pergi sedekah kepada rumah anak yatim ataupun pergi sedekah kepada surau. Kita mengambil kesempatan untuk dia melakukan kebaikan, tak apa. Nampak tak? Bukan tak boleh, boleh, tak jadi riba. Betul, lil mukrib. Dia panggil kullu qardin jarra naf'an lil mukrib. Tu 3 poin itu. Baru jadi riba dan mazhab kita. Ada pengecualian. Settle dah. Itulah dia riba tu. Saya ulang sekali lagi contoh riba ni. Menetapkan benefit. Benefit ni kita dah cerita umum. Ada 2 tadi. Satunya bentuk bayaran, yang keduanya kerahan tenaga. Contoh dia nak jadi riba, saya beri hutankan kamu 10k, bayar dengan 12k. Maknanya 2k itu untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk dia, jadi riba. Tapi kalau 2k itu dia dah cerita untuk surau, maka tak jadi riba. Dia kena lil mukrib, untuk pemiutan, orang yang memberi hutang, baru jadi riba. Kalau contoh yang kendahan tenaga, saya bagi hutang kepada kamu 10k dengan syarat kamu tolong ajarkan anak aku belajar Quran. Walaupun belajar agama tak dibenarkan. Koklah kita kata bolehlah agama ni, wajib ni ajar Quran ni, Fatihah ni wajib. Tak boleh. Syarat menuntut ruan daripada mengambil kesempatan akad tersebut. Settle tuan-tuan. Itulah dia akad riba dalam mazhab kita. Dia kena ada 3 poin. Tetapi kalau mazhab lain tuan-tuan lebih mudah. Ni orang lagi ni duk cerita riba-riba ni. Mazhab lain contoh tuan-tuan mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik ni al-ma'lum kal masyrub, ni kaedah dia. Al-ma'lum kal masyrub. Dah maklum dah kalau kita pergi berhutang dengan dia, dia akan menetapkan bayar lebih walaupun dalam masa kita pergi ambil dia tidak ada akad. Dia main hulu je kita ambil, dia hulu kita ambil. Ada ijab qabul, ada aku hutangkan kamu 10k dan kamu bayar 12k. Tidak ada. Tapi maklum dah ambil 10 kena bayar 12. Maklum. Maka mazhab Maliki al-ma'lum kal masyrub. Dah maklum walaupun tidak ada ijab, al-masyrub dikira syarat riba.
Sebab tu tuan-puan, mazhab Malik, kalau kita buat personal loan bukan melalui produk Islamic produk bank-bank yang ada buat cara Islamic produk, maka dikira riba interest. Maklum dah berapa persen personal loan tu, maka riba dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Hanafi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Ini orang ini dia tak faham tu, bubuh mulut kita cerita. Mazhab Syafi'i tidak, dia marah kita kata tak jadi riba. Kena ulang tuan-puan. Mazhab Syafi'i tak jadi riba. Kenapa? Kerana ikut disiplin mazhab Syafi'i, dia kena ada 3 poin. Lihat dah dalam kitab Imam Syafi'i mana-mana pun sama dia punya takrif dia. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid ghaira nahwin rahni. Imam Malik riba, Imam Hanafi riba. Imam Syafi'i tak riba. Tetapi haram ke tidak? Tetap haram. Kenapa haram? Karena dia mengambil kesempatan, dia memaksa kita. Bukan kata sukarela, tak. Sukarela okey. Sukarela sunat kita tuan-puan, orang tak paksa bayar lebih. Sunat kita bayar lebih apabila kita berhutang. Kenapa? Karena termasuk dalam kaedah juga. Kaedah dia al-jazaa'ul ihsan huwal jaza'. Kaedah ini ulama ambil daripada Quran, dijadikan kaedah. Yang Allah Ta'ala kata al-jazaa'ul ihsan huwal ihsan. Balasan kebaikan ni, apa kita nak balas? Orang buat baik kepada kita. Al-Quran mengatakan balasan dia ialah kebaikan juga. Maka kaedah ulama buat, balasan apabila kita orang melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan? Orang bagi hutang kepada kita, kebaikan. Orang bagi hadiah kepada kita, kebaikan. Maka balas balik. Orang bagi hutang pada kita 100,000 ataupun 10,000, bagi hutang itu satu kebaikan. Dapat besar pahala dia. Pahala memberi hutang ni besar tuan-puan. Kenapa? Risiko tak bayar. Sebab tu besar. Pinjam, ya besar juga. Tapi di antara pinjam dengan hutang, hutang lebih besar pahala itu. Pinjam, ya besar juga. Tapi dia lebih rendah pahala daripada berbanding dengan hutang. Itu dia ranking pahala yang besar. Kenapa? Kerana dua-dua ni ada risiko. Iaitu risiko orang tak bayar, risiko orang tak pulangkan apa yang dia pinjam, ataupun pulangkan dengan berlaku kerosakan dan sebagainya. Itu dipanggil benda yang berisiko ni ada pahala yang lebih. Tu. Baik. Dia bagi hutang pada kita, baik, ya kebaikan besar. Maka kita ketika bayar nak balas kebaikan, macam mana cara? Apa cara kita balas? Sunat kita balas kebaikan. Jadi kaedah ini tuan-puan, lahirnya hukum sunat melalui dalil ataupun melalui Al-Quran. Diambil daripada Al-Quran ini, dijadikan kaedah sunat. Hukum dia, kita kena buat kebaikan. Jadi sunat kita bayar lebih apabila orang berhutang, orang bagi hutang pada kita. Dan orang bagi hadiah pada kita, sunat kita balas balik. Tuan-puan perhati tak? Ini budaya, dah jadi budaya orang tua-tua kita dulu. Sebenarnya hukum. Dia orang buat tu sunat. Cuma kita kadang-kadang tak perasan. Duk nampak macam, kena buat. Kalau tak buat malu Allah. Tak tahu dah sunat. Apabila orang pergi rumah kita bawa makanan. Tua-tua kita dulu tuan-puan, dia tak hantar bekas kosong. Dia kata malu. Ambil carilah apa-apa pun, balik datang pawai, hantar balik. Sebenarnya sunat apabila orang bagi benda pada kita hantar itu bukan bekas kosong, tapi sunat juga kita hantar bekas yang ada benda. Itu asal dia. Jadi kalaulah kita berhutang mazhab kita tuan-puan, sunat hukum dia kita bayar lebih. Kalau kita tidak disyaratkan dalam akad. Ada pengecualian. Pengecualian dalam mazhab kita yang tak dikira riba walaupun benefit. Mana dia? Ghaira nahwin rahnin. Melainkan umpama ataupun seperti gadaian. Benefit tak kepada pemuyutan? Ya. Tapi syarat gada barang tidak termasuk riba. Walaupun kita dah cerita tadi benefit itu, tak boleh ambil kesempatan, tak boleh ambil manfaat, apa bentuk manfaat, bukan saja bayaran. Tapi ini pengecualian yang dibenarkan oleh syarak. Orang nak berhutang dengan kita tuan-puan, kita tak apa-apa harap dengan dia.
Cakap kat dia, boleh ada tak benda nak letak cagaran pada aku? Dia kata, boleh dah ustaz, saya nak berhutang 10k. Saya kata, boleh, ada tak motor ke, mah ke, geran tanah ke? Dia kata, saya tak ada mah, tak ada. Kalau ada mah, saya dah gadai dah. Saya ada geran tanah ada. Nilai berapa? Dia kata, nilai 20k ke atas. Kita ambil geran tanah sebagai cagar. Itu rahnum dia panggil. Rahnum ni tuan-tuan, benda cagaran. Benda. Tu. Benda. Kena nak ada benda cagar tu, kena ada lapah hijab, lapah hutang dulu. Ya dah duduk rahnum ni tuan-tuan. Kita duduk kenal rahnum, tak tahu dia punya proses dia. Rahnum ni baharan cagaran. Nak berlaku cagar, kena ada hutang dulu. Sebab tu kita pergi di rahnum ni tuan-tuan, kita bawa emas sebab kita nak berhutang dengan dia. Dia nilai emas kita, dia cerita berapa yang boleh bagi duit. Sebenarnya dia bagi duit kepada kita, itu hutang. Contoh, kita bagi satu emas kita, nilai emas kita 20k. Dia bagi 50%, 10k pada kita. Contoh, ada setengah rahnum bagi 70%. Dia tak bagi 50, makna banyak lagi. Contohlah nilai emas 20,000, tapi dia bagi duit pada kita 10,000. 10,000 tu duit apa? Duit hutang. Pihak rahnum memberi hutang pada kita 10k. Dan mah kita hulur pada dia adalah cagaran kepada hutang tersebut. Itu dipanggil rahnum. Orang rahnum ni popular lah kat kampung tuan-tuan. Ada mah kat kampung. Sebab tu kampung ni, kalau belah kampung saya, mah ni tuan-tuan, tak ada duit. Duit ada sikit mas, beli mah. Duit ada sikit, beli mah. Sebab apa? Dia kata mah kita boleh cagar. Tak ada suntuk, dia kata. Tain duit tak ada, tak terdesak, tak pergi berhutang dengan orang. Dia pergi berhutang dengan rahnum. Ataupun dia kata cagar dia rahnum. Sebenarnya cagar tu hutang dah. Dia tak perasan, tak hilang dah nama hutang tu. Patutnya dia kata aku boleh berhutang. Dengan mana? Dengan pihak rahnum lah. Nak berhutang dengan orang ni, orang tak nak lah. Pihak rahnum boleh. Baik. Kalau lah rahnum dia minta hutang dengan syarat gadai, tidak menjadi riba. Ataupun syarat saksi, tak jadi riba. Walaupun saksi tu benefit juga. Boleh mu nak berhutang dengan aku, cari seorang saksi. Takut tak bayar ke apa, saksi tu akan bertanggungjawab. Tu tak menjadi riba. Walakin jelas dalam mazhab Imam Syafi'i tu pada kita I'anatul Talibi, Mughni, Muhta, Bajuri, Ibnu Qasim, sama dia punya statement. Walakin la yahrumu indana. Akan tetapi tidak haram, yakni tidak menjadi riba di sisi kami. Indana di sini indal Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi. Tak menjadi riba, tak haram, bukan riba di sisi kami, illa melainkan yang jadi riba idza syurita fi aqdih, ada syarat lebih dalam akad. Kena ada akad. Illa idza syurita fi aqdihi. Jelas tuan-puan, dalam mazhab kita, yang orang duduk fitnah tu, yang orang duduk kata tak betul tu tuan-puan, dia tak bertemu dengan kitab mazhab kita, duk baca kitab mazhab Imam Malik, tapi mengaku mazhab Syafi'i, duduk pula di Malaysia, duduk pula di Selangor, mengajar pula Universiti Melaya, mesti ahli sunnah wal jamaah. Tapi duk condemn kita, kata kita mengeluarkan hukum pelik. Tuan tak tahu cerita ni. Tu untung buat live ni, orang lain sampai dekat prof ke profesor ke Prof Madia ke tuan tak kisah, asalkan dia menolak nas Imam Syafi'i, maka dia tidak beradab dengan orang panggil apa, etika bermazhab. Sepatutnya dia tidak boleh condemn. Kita tak condemn mazhab Imam Malik, sebab keempat-empat ini tuan-puan mazhab yang muktabar. Nak pakai Imam Malik boleh pakai, nak pakai Imam Hanafi boleh pakai, tetapi kita tak boleh nak condemn mazhab Imam Syafi'i. Tu habis tuan-puan. Kita tengok cara last sekali tuan-puan, kita dah nak isyak dan isyak last sekali, macam mana pula kita nak elak. Ni cara elak ni sangat jelas tuan-puan. Cara dia nak elak riba tersebut dalam Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dan kitab yang lain.
Disalin daripada kitab-kitab lain. Demikian berkata Syekh Ibn Ziyad. Ni dari kitab Matlaq I'anatul Talibin. Ada juga. Syekh Ibn Ziyad ni ulama besar dalam mazhab kita, Syafi'i. Tiada tertolak, yakni tidak boleh lepas dosa memberi riba. Ada orang kata tumpan, ada setengah orang kata, bukan orang biasa ni. Ada dia kata boleh kalau terpaksa. Kalau tak berhutang beli kereta, dia kata nak naik apa? Dia tak tahu terpaksa tu apa dia. Tak naik kereta, tak beli kereta dengan riba ni tuan-puan, tak mati. Dia tak tahu terdesak dalam hukum fiqh apa makna darurah. Darurah ni dia ada dua je. Ancaman nyawa dengan ancaman harta. Baru darurah. Kalau tak memberi kesan kepada nyawa dia, tak memberi kesan kepada harta benda dia, tak panggil darurah. Dia tak naik kereta boleh hidup, tak terancam nyawa pun. Tak panggil darurah. Dia nak ikut mazhab Malik sangat. Mazhab Aisyah macam ni tak nak mengaji. Orang kata tak nak mengaji, marah pula. Dah ada Prof Madiah. Tapi saya pun tahu tuan-tuan, saya pun ada, kalau orang tak pernah mengikuti dua aliran akademik, dia tak tahu cara. Saya yang boleh compare ni sebab saya pun ambil degree dengan ambil pengajian Islam, bidang diploma, kemudian degree bidang lain. Saya tahu cara mengaji. Dia tak bertemu cara mengaji mazhab Syafi'i Talaqi. Kemudian saya mengaji pula aliran pondok. Dia orang duk condemn aliran pondok ni tuan-puan. Dia kata kitab lama ni orang panggil apa? Tak meraihkan mazhab lain. Dia orang tak orang panggil apa? Tak merasai cara pembelajaran PMP cara turas. Sebab tu dia orang condemn. Macam kita tuan-puan, kita tak condemn, kita tahu dah dua-dua, ada kebaikan dua-dua. Cara turas ada kebaikan, ada kelemahan. Cara moden, contemporary, ada kebaikan, ada kelemahan. Yang sepatutnya tuan-puan, dia kena combine kedua ni. Baru mantap. Hak lebih ambil, hak kurang tu buat. Saya tahu sangat orang condemn cara lama ni tuan-puan, kita tahu memang dia tak pernah bertalaki, dia tak pernah sit down duduk together dengan kita ni tuan-puan, dia tak tahu kemanisan belajar cara intensif. Di kita duduk biasa lecture di kampus ni tuan-puan, dia beza. Dia beza. Sebab tu saya apabila prof ni apabila dia orang condemn, dia kata ini cara tak betul, maksud tak tepat riba macam ni, kita tahu. Ini cara dia tak mengikuti proses pembelajaran talaki. Sebab tu dia boleh condemn. Kita tak condemn. Sebab kita tahu Imam Malik macam ni. Dan kita tahu silibus belajar di UM. Saya pernah belajar UM dulu tuan-tuan. Yang condemn kita ni adalah pensyarah UM. Kita tahu kitab yang diajar bukan kitab turas. Dan kita tak bertemu masa saya belajar tuan-tuan, tak bertemu konsep belajar pendetilan kitab ni. Kitab macam ni dan cara tak ada. Sebab saya statement saya dengar di telinga saya tuan-puan, dia kata saya dah rujuk, saya dah dengar, dia kata cara mengajar riba ini tak betul. Tak betul lah mazhab Syafi'i lain, mazhab Malik lain. Sebab tuan-puan, mazhab Malik riba walaupun tak ada akad. Walaupun tidak ada akad jadi riba. Tuan-puan pergi interest tu tuan-puan, mazhab Malik jadi riba. Tetapi mazhab Syafi'i interest kalau dia tidak ada akad ijab qabul, mai hulu senyap, tak jadi riba tetapi haram. Tu haram juga. Kenapa? Kerana dia memaksa bayar lebih. Haram tetap haram, cuma satunya haram tak jadi riba. Mazhab Malik haram riba, mazhab Syafi'i haram zalim, mengambil duit orang tanpa hak daripada tu. Baik, apa kata Imam Ziyad? Tiada lepas dosa memberi riba ketika berhutang kerana darurah, kerana terpaksa. Kalau dah ada orang kata kerana terpaksa kena ambil riba. Ni kalau Imam Syafi'i ni kena ada akad lah. Kalau Imam Malik tak ada akad. Jikalau tidak memberi riba, tiada diperhutangkan dia. Jadi dia tak beri hutang melainkan kena riba. Kita nak berhutang dengan dia ni terpaksa. Dia kata kalau tak nak bayar interest, tak boleh beri hutang. Baik. Kerana apa? Kenapa tak lepas? Kerana ada alternatif lain.
kerana ada baginya bagi orang yang hendak meminjam. Yang ni berhutang lah. Orang yang nak berhutang ni jalan pada memberi yang lebih itu. Ni ada cara mengelak riba. Cara pertama, dia ada 3 cara dia beri, dia buat di sini. Tapi umumnya ada 2 cara lah. Cara pertama apa? Cara pertamanya dia kata bayar lebih itu dengan cara nazar. Mazhab Syafi'i tak jadi riba apabila nazar. Macam mana contoh? Contohnya kita ni nak berhutang dengan si fulan. Kita nak berhutang dengan si fulan. Kalau kita tak nazar, jadi riba lah. Dia dah tetap dah riba. Berhutang dengan dia ni kena bayar lebih. Tak kisahlah lebih berapa pun tetap riba. Maka kita nak elak daripada riba ni, kita kena guna lafaz nazar. Wallahi, kalaulah kawan ni bagi ni, tapi ni umum lah, nazar ni tuan, dia ada syarat untuk jadi nazar. Kalau tidak, tak jadi nazar. Nazar ni dia panggil mewajibkan perkara sunat. Kalau perkara tu harus, dia tak boleh nazar, tak jadi nazar pun. Perkara harus, tak jadi nazar. Kena perkara sunat baru boleh jadi nazar. Kena tengok perkara kita nak nazar tu bagi sunat, barulah kita mewajibkan. Kan bayar lebih ni sunat dan mazhab kita. Bayar lebih tu sunat. Kita nak jadikan perkara sunat tu nazar. Kalaulah si fulan ni bagi hutang pada aku, alayya, dia ada lafaz nazar, bukan wallahi. Alayya, wajib ke atas aku. Tu dia panggil. Wajib ke atas aku membayar lebih sekiranya kawan si fulan bagi hutang kepada aku. Lafaz itu jadi lafaz nazar. Maka wajib dia bayar lebih, bukan sunat. Tu cara pertama. Dalam ijab qabul tidak ada lah. Jangan dalam ijab qabul senyap je. Okey. Yang kedua, cara yang kedua, helah kedua, alternatif yang kedua. Atau dipermiliki akan dia, akan bayar lebih itu dengan hebah atau hadiah. Ini yang kedua. Boleh kita bayar lebih itu dengan niat hebah. Memang sunat pun. Jangan syarat dalam akad. Jangan syarat dalam akad. Kalau syarat dalam akad tak jadi sunat lah, jadi riba. Lebih itu kita bayar lebih, kita niat hebah. Dia ada 2 cara tuan. Kalau dia syarat, kita jangan qabul. Kalau dia tak syarat, lagi-lagilah sunat kita bayar. Sunat kita bayar lebih. Kalau dia tak syarat. Tapi kalau dia syarat, dalam mazhab Syafi'i, jangan kita qabulkan. Tak jadi riba kalau kita tak qabul. Contoh, dia kata boleh nak berhutang dengan aku berhutang 100k, bayar 120k. 20,000 tu, lebih tu. Kita qabul? Tak, kita tak qabul. Waktu dia ijab, kita senyap, tak cakap apa pun. Tapi kita bayar tak 20k? Bayar. Dengan niat apa kita bayar? Dengan niat hebah. Dengan niat hebah. Ataupun, ni cara yang dia umumnya ada 2 lah. Dia panggil nazar, yang keduanya hebah. Ataupun benda yang sama dengan hebah apa dia? Ataupun hadiah. Samalah 2 ni, hebah ataupun hadiah. Ataupun niat bayar lebih itu niat hadiah. Di sini perlu pendetailan tuan. Kalau tidak, pokok hak duk faham mazhab Malik itu akan condemn juga. Dia kata kalau lagu tu, dia kata memang mudahlah, kita tahu dah. Hak mana interest tu, dia kata kita bayar hebah lah. Syarat dia jangan berlaku ijab dan qabul. Jangan. Kalau ada ijab qabul, tetap riba. Bayar tu tuan, bayar apabila dalam ijab dan qabul, dia ada syarat dan ijab, kita pun qabul, jadi riba. Walaupun tak bayar lagi. Dia ada 2 haram. Pertama, haram semata-mata akad fasidah. Yang kedua, ketika bayaran itu haram. Jangan kata bayar pun haram. Tak.
semata-mata akad yang mensyaratkan riba, haram. Dia panggil akad yang fasidah. Bayaran, dia terima bayaran, itu pula haram kali kedua. Bayaran dan dia guna tu dia panggil guna riba. Walaupun dia tak makan duit riba, akad riba itu haram. Makan yang kedua pula, makan harta riba itu haram. 2 kali haram. Di sini mazhab kita tuan-tuan, kita taat ijab. Kalau dia ijab kita tak kabul. Maka ketika nak bayar itu kita niat hebah. Memang pun kalau dia tak syarat memang sunat. Kalau dia tak syarat sunat kita bayar lebih. Tu. Habis. Ini hebah dalam bab hutang tuan-tuan. Kalau hebah dua beli, hak duduk ingat tuan-tuan 2-3 hari lepas, minggu lepas tu, dia tak puas hati pasal kita mengajar. Banyak yang dia tak puas hati tuan-tuan. Pasal mengajar hebah dalam jual beli. Itu pun sama juga, kontradik mazhab juga. Kita dah ulang cak kali ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Dia komentar dia tak menekankan mazhab pun. Dia sebut ya mazhab Syafi'i, tapi pula. Stand dia tuan-tuan mudah nak kenal orang. Apabila dia tidak ada stand, dia tak jelas stand mazhab mana, ini berproblem, bermasalah, berproblem sedikit. Aliran dia tu dia tidak ada stand. Macam kita jelas, kita nak pindah mazhab Malik, kita cerita mazhab Malik. Sebab kita ni tuan-tuan duduk di Nusantara, kena kalau nak pindah Imam Malik kena jelas. Ini mazhab Imam Malik supaya masyarakat kita faham, oh ini Imam Malik. Kalau tak cerita, makna Imam Syafi'i lah tuan-tuan. Itu cara bermazhab. Kalau kita tak cerita mazhab mana-mana tuan-tuan, tak perlu tanya, oh itu memang mazhab kita. Kerana majoritinya kita di Nusantara mazhab Imam Syafi'i. Orang kampung tuan-tuan, apabila dia mengajar trend macam tu, ya, dia rating, tulis banyak tersebar tuan-tuan rating berkaitan dengan riba ni kalau di Google tuan-tuan. Bahayanya, dia tak cerita stand mana. Tak cerita di mazhab mana ni. Itu bahaya orang kita. Kita lah orang biasa seperti kita lah duk sangka Imam Syafi'i. Sedangkan bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak mudah itu nak jadi riba. Walaupun haram juga. Cuma haram bukan kerana riba. Tu nampak? Itu Imam Malik, tapi dia tak cerita Imam Malik. Macam cara kita tuan, kita dah cerita Imam Malik riba, ada nas dia, nas di Imam Malik, al-ma'lul kal masyru'. Okey. Jadi ada di sisi mazhab kita tuan, apabila benda tu tak boleh berjual beli, tak boleh jual beli. Dan dalam ilmu jual beli dia tak rigid tuan, boleh ditukar kepada hebah. Ni dia tak puas hati. Dia kata dah jual beli, kenapa nak hebah? Nampak tak? Dia kata ini jual beli, takkan nak hebah. Macam jual beli online. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Dia tak cerita mazhab Syafi'i tak boleh. Dia cerita boleh. Yang boleh itu mazhab Malik. Dia tak cerita pun mazhab Malik. Nampak tak tuan-tuan? Orang awam dia akan menjadi keliru apabila ada asatizah yang macam ni. Bukan saya nak condemn geng-geng asatizah, tetapi kena ada cara yang ulama kita interaksi dengan orang awam. Ulama kita dah lama dah bermasyarakat, mengajar orang awam. Kena ada cara dia. Kita dah cerita, kalau mazhab kita tak boleh jual beli online melalui aplikasi jual beli, tak boleh, kita tukar kepada akad lain. Dia kata dah jual beli, kenapa nak tukar akad? Orang kata tak boleh jual beli. Dah ini jual beli. Tu dah pening tuan-tuan. Dia duduk bekah kena jual beli. Dia kata kenapa ni jual beli? Tiba-tiba tak nak guna jual beli. Nampak tak tuan-tuan, pening. Yang netizen tu lah, hak jenis tak mengaji tu lah. Hak ni hak kita geram kadang-kadang kalau duduk tempat tu. Elok tuan-tuan jangan baca Facebook. Aman, tenang orang tak ada Facebook ni tuan-tuan. Geng-geng orang tua orang tak ada Facebook ni. Tenang. Baik TikTok pula. Saya tak menulis lama dah di Facebook tuan-tuan. Kalau duk buat Facebook ni posting ni menega je, saya memang tak menulis. Buat serabut tuan-tuan. Kalau menulis agama ni, hak mari pahlawan tu. Hak tak mengaji ni duk komen. Tak kenal kitab tuan-tuan. Jangan kata kitab Imam Malik. Imam Syafi'i pun suruh dia sebut nama kitab fiqh satu tuan-tuan. Haram. Satu kitab tak kenal. Pas ni jadi pahlawan ni, jadi warrior ni. Yang jadi tak betul. Amboi kemahnya tak betul.
Kondeng kita tak betul ni. Bukan ni di riba, kenapa tak jadi riba? Ni tak boleh, ni kan jual beli online, kenapa nak buat heboh? Dia pening tuan-tuan, nampak tak? Kita kata, jual beli online, mazhab Malik boleh, mazhab Hanafi boleh. Kalau kita awam tak tahu cara nak taklid, tak perlulah kita buat jual beli. Heboh boleh. Dia kata kalau heboh, tidak ada kesan dia, tidak ada berlaku hukum jual beli. Tak perlu cerita yang tu. Dia duk cerita pula niat dengan kesan, niat dengan implikasi. Ceritalah bahasa-bahasa tinggi. Tak perlu cerita yang tu tuan-tuan. Kita dah tahu apabila heboh memang ada implikasi dia. Apa dia implikasi heboh? Tidak boleh tukar kerana jual beli kan. Kalau barang aib kan boleh tukar. Ini bukan heboh, memang tak boleh. Dia kata kalau nak heboh, kalau orang tak bagi tangguh. Dah heboh tuan-tuan. Kita heboh kepada tuan kedai. Tuan kedai tak bagi nasi pun kena tangguh lah. Itu dia tak puas hati tu. Dia kata mengajar apa macam ni. Habis tuan-tuan. Okay, last sekali. Habis dah heboh. Istimewa pula. Ni kita dah baca tuan-tuan. Itu saja poin dia. Dia nak cerita alternatif ataupun cara nak elok dua je tuan-tuan. Dua cara ni. Ini kita nak express saja untuk habiskan. Sebab kita bulan depan kita nak sambung tajuk baru. Istimewa pula yang terutamanya jika kita kata nazar itu tidak berhajat kepada qabul pada lafaz atas yang muktamad. Ini atas pendapat yang muktamad, lafaz nazar ini tidak ada ijab pun jadi. Tidak berhajat kepada ijab qabul di sisi qaul yang muktamad. Maksudnya, jika diberi bayaran yang lebih itu secara nazar, lepaslah dosanya kerana darurah. Lebih jelas lagi maksudnya demikian. Begini maksudnya. Ni maksud dia nak cerita cara nak elak riba dua tadi. Cuma bahasa yang lebih mudah dia nak cerita. Orang yang berhutang secara riba tidak lepas daripada dosa riba sekalipun kerana darurah, kerana terpaksa. Tak lepas. Kenapa? Kenapa tu? Umpama jika tiada bayar lebih sudah tentu tak dapat berhutang. Padahal ia seorang itu sangat perlukan wang. Jadi bagi mengelakkan atau nak berlepas daripada riba itu ada satu jalan. Ini cara dia. Mana dia? Iaitu bayaran yang lebih itu diberi dengan secara nazar. Cara pertama. Atau cara kedua, atau diberi secara heboh. Bayaran lebih itu diberi secara heboh. Ini bukan kita kata. Ini Ibnu Ziyad, ulama terkenal mazhab kita yang dinakalkan dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Matla'ul Badrain. Bukan kita kata. Ataupun hadiah seperti dikatanya RM20 yang lebih ini nazar saya kepada anda. Ataupun ia tidak sebut, cuma niat sahaja dan hati begitu. Kerana di sisi qaul yang muktamad bahawa nazar itu tidak berkehendak kepada ijab dan qabul, apatah lagi hebah atau hadiah ketika itu. Lepaslah dosa kerana darurah. Baik, wallahu a'lam. Habis. InsyaAllah akan datang kita masuk tajuk baru. Dah masuk tajuk baru penutup kepada jual beli ini tuan-tuan, iaitu jenis jual beli yang haram, yang sah, dan jenis jual beli yang haram lagi tidak sah. Habis dah riba tuan-tuan. Jadi kesimpulan tuan-tuan, jangan kita bermudah-mudah riba. Pantan tuan-tuan dia sangat mudah untuk riba. Dah dihukum atas orang dah. Tok Lebay pun dia kata riba, beli kereta riba, beli rumah riba. Yang dia pun tak beli cash pun. Apabila kita tanya dia, ustaz beli kereta cash ke? Dah hutang juga. Lepas tu kenapa? Kerana terpaksa. Pandai pula. Terpaksa. Terpaksa ni dia kena ancaman nyawa. Baru kira terpaksa. Kalau tak berhutang, tak beli kereta tu, orang panggil boleh membawa kepada bahaya nyawa. Tu dipanggil darurah dalam agama. Kita hari ni tu pemudah darurah, terpaksa. Itu terpaksa kita, bukan terpaksa di sisi agama. Terpaksa di sisi agama ni yang kata terpaksa boleh diberi ruang, dimaafkan kesalahan itu sekiranya membawa kepada ancaman nyawa. Tak guna kereta bahaya, mati dia. Maka bolehlah beli kereta dengan riba. Walhanya mazhab kita tak riba pun. Dia nak riba juga tak apalah. Imam Malik lah tu. Kita pun tak marah tuan-tuan. Jangan kita marah sebab dia pilih Imam Malik. Dia pun tak tahu imam mana. Dia kira lebih je riba. Lebih riba. Bayar lebih interest riba.
Lepas tu sedap lagi tuan-puan, ban Islam. Sama je dia kata interest 3%, 2.7, sama je. Hak konvensional pun sama juga. Dia tengok persen tuan-puan. Dia tak tengok akad. Cara kita Islam tuan-puan, di mana beza? Bukan di persen itu. Beza dalam Islam tuan-puan di akad. Kalau tidak ada akad, dia panggil sistem. Beza di sistem. Dalam konvensional memang dia tidak ada akad. Tak ada sistem. Sistem dia lah. Dalam kita, dalam Islam, ekonomi Islam, dia ada akad. Akad apa? Akad jual beli hutang. Bukan akad hutang. Kita beli kereta ni tuan-puan, kita jual beli hutang kalau cara Islam. Dia jual beli kepada kita hutang. Interest, profit. Dia tak panggil interest. Lepas tu dia panggil pembiayaan kenderaan. Bank, dia beli dengan third party. Dia beli dengan company, harga cash, dan dia jual hutang kepada kita dengan keuntungan. Persen itu, profit itu keuntungan yang dimiliki oleh bank. Kenapa? Kerana bank institusi berasaskan keuntungan, bukan kebajikan. Tuan-puan jangan ingat bank ni institusi kebajikan, bukan. Sebab tu dia boleh ambil kesempatan, ambil untung. Cuma kena pilih akad dia. Islam dah sedia akad. Akad untung boleh, jual beli hutang, akad untuk ambil untung. Jual beli cash, akad untuk ambil untung. Sewa, akad untuk ambil untung. Sebab tu bank tuan-puan, dia tak guna akad hutang dengan kita. Dia akan guna akad jual beli hutang. Sebab tu tak jadi riba. Kita beli kereta, tak jadi riba. Beli rumah, tak jadi riba. Tapi dengan syarat lah, ada, jangan pilih yang komisioner tu, memang tak ada akad. Tahu awal lagi, akad tidak ada. Jelas awal lagi. Masuk awal ni, fee awal lagi, haram awal lagi, tidak ada akad. Berinteraksi, bermuamalah dengan tidak ada akad, haram. Walaupun tak jadi riba, haram juga. Jangan ingat gaji riba saja haram. Muamalah tak ada akad ni, haram tu. Jual beli. Hulu-hulu, main hulu je. Ambil barang, hulu duit. Akad apa pun tidak ada. Akad jual beli cash ke, jual beli tunai ke, jual beli hutang ke, akad sewa ke, akad heboh, tak ada apa. Bayar. Haji bayar? Bayar. Tak bayar. Tak bayar lah. Dah siapa? Dah siapanya? Bayar lah. Dia duduk kira bayar. Jahiliah dulu pun bayar juga. Beza kita apa? Saya bayar atas dasar jual beli. Saya bayar atas akad heboh. Itu beza Islam dengan jahiliah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.